rebutlah peluang, hargailah kehidupan. Yang pertama dipetik di sini ialah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu 4 bulan yang dihormati, iaitu disebut sebagai bulan haram. Bulan haram makna bulan yang mulia, yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah untuk agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan begitu juga bulan-bulan yang lain. Sidang Jumaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rejab. Bulan salah satu daripada bulan haram, dan Rejab disebut sebagai pintu untuk menuju Ramadan. Kita nak sampai Ramadan lalu ke Rejab. Rejab ni pintu dia. Dan di bulan Rejab ini berlaku banyak peristiwa-peristiwa penting, iaitu sejarah yang boleh memberikan kepada kita kesedaran. Tengok ke belakang untuk kita melangkah ke hadapan, supaya langkah kita lebih gagah dan lebih selamat. Dalam peristiwa yang berlaku di bulan Rejab, di antaranya Isra Mi'raj. Dan kita mungkin akan ada ceramah Isra Mi'raj. Tuan-tuan boleh hadir beramai-ramai untuk dengar kupasan cerita Isra Mi'raj dan juga hikmah pengajaran yang kita dapat ambil insya-Allah nanti. Begitu juga berlaku di bulan Rejab ini adalah peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ini ada beberapa perkara yang berlaku, di antaranya sebahagian daripada tentera Islam berpatah balik, iaitu tak mau pergi perang, dan ada yang tak mau keluar berperang. Maka di sini menjadi pengajaran kepada kita betapa penting hari ini untuk kita menjadi umat Islam yang dapat menempuhi apa saja di hadapan kita untuk kita terus melangkah ke hadapan. Di antara yang disebutkan sebagai alasan mereka tidak pergi berperang, dan mungkin ia juga menjadi alasan kita pada hari ini, sebahagian daripada umat Islam malas untuk menegakkan Islam. Yang pertama, waktu tu waktu buah tamar berbuah, iaitu waktu ada beberapa buah tamar berbuah. Siapa nak kutip buah tamar ni? Kalau mereka pergi perang, siapa nak kutip buah tamar ni? Iaitu mereka nakkan buah tamar, nakkan nikmat dunia yang sementara yang ada di hadapan mereka. Yang kedua, cuaca yang amat panas dan terik. Seperti mana kita hari ini pun cuaca agak panas juga lah, terik. Maka kepanasan cuaca tidak boleh menghalang kita untuk sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nak keluar mai sembahyang ke, walaupun panas kita keluar juga. Walaupun panas kita bersolat berjemaah juga. Perjalanan yang jauh dan sukar, gerun kerana menghadapi tentera Rom yang besar dan gagah, tidak mempunyai persediaan dari segi senjata dan kepandaian bertempur yang cukup. Pengajaran daripada peperangan Tabuk ni, kita melihat sudut-sudut kelemahan yang ada pada umat hari ini, sudut-sudut kelemahan yang ada pada kita sebagai seorang Muslim, keluarga kita. Maka kelemahan kita mungkin kita tak menumpukan kepada ibadah kita, tujuan hidup kita, tidak mengambil berat soal pendidikan agama, tidak mengambil berat soal ibadah-ibadah wajib, menjaga ukhuwah, memelihara anak dengan baik, menghormati orang tua, kejiranan, dan berbagai-bagai lagi. Itu kelemahan-kelemahan yang ada, yang mungkin kita boleh perbaiki bila kita menelusuri bagaimana umat Islam hari ini yang berada di Palestin yang sanggup berperang melawan tentera-tentera Zionis, walaupun mereka dengan segala kekurangan yang ada pada mereka dan kepayahan yang mereka perlu pikul untuk semata-mata menjadi benteng yang kukuh untuk mempertahankan Islam.
Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Berangkatlah kamu untuk berperang dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Suruhan dalam khutbah yang disediakan oleh pihak pejabat agama, suruhan untuk kita bangkit berjihad. Di sini memberikan tiupan semangat kepada kita sebagai umat Islam untuk meletakkan agama itu sebagai satu yang paling utama dalam hidup kita. Agama itu paling utama. Seperti mana kita sembahyang, kita akan takbir Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyebut wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan mati aku kerana Allah. Dan inilah yang ada pada pemuda-pemuda hari ini. Mereka begitu kuat untuk bangkit mempertahankan agama Allah SWT. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Kadang-kadang orientalis ataupun orang-orang yang telah termakan dakwah, mereka-mereka yang membawa satu ideologi untuk melenyapkan agama Islam, iaitu mereka bila kita sebut soal jihad, bila kita sebut soal berperang, bila kita sebut soal mempertahankan Islam, bila kita sebut soal bangkit untuk kita laksanakan Islam, mereka melihat dengan pandangan seolah-olah kita ialah golongan yang tak betul, golongan yang disebut sebagai irhab ataupun golongan yang melampaui batas ekstrem dan sebagainya. Kalau kita selusuri, kita tengok kandungan Islam. Islam nama bagi satu himpunan syariat, himpunan sistem kehidupan. Nama dia Islam. Kalau kita tengok keseluruhan apa yang ada dalam Islam, ianya satu ajaran yang cukup baik. Kalau kita sebut bagaimana berlaku dalam satu peperangan, seorang sahabat baginda Nabi SAW mengejar seorang musuh, orang musyrikin, dan sampai satu tempat orang musyrikin itu tak boleh lari, maka orang musyrikin itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia bunuh orang musyrikin itu dan dibawa cerita itu ke Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Nabi sebut? Apakah engkau pada saat itu membelah dadanya dan melihat dua kalimah itu tipu, disebut secara tipu di lidahnya? Allahu Akbar. Ini Islam. Ini Islam yang membela seorang musyrikin yang dibunuh oleh seorang Islam, tapi tetap dibela, dan Nabi menyuruh sahabat tadi membayar diat kepada keluarga. Kandungan Islam cukup indah dan ianya dapat dilaksanakan dalam diri masyarakat, keluarga, hingga di peringkat kerajaan pun dapat dilaksanakan. Hari ini orang sibuk dengan rasuah, orang sibuk dengan curi tulang, orang sibuk dengan kerja-kerja yang dibuat secara tak betul, sehingga orang pasang CCTV, orang lantik pengawas dan sebagainya, berbagai-bagai. Islam telah lama mengajar umatnya untuk menjadi jujur. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sampai di padang pasir menemui seorang pemuda yang sedang mengembala kambing. Lalu Sayyidina Umar minta untuk beli, lalu pemuda itu tak mau jual, minta saja, tak mau bagi. Sayyidina Umar menyebut, kalau kamu bagi boleh pun. Dia kata, tak, ini kambing tuan aku, aku hanya diamanahkan untuk jaga kambing ini, aku tak boleh jual, aku tak boleh bagi ke orang. Sayyidina Umar kata, katakanlah pada tuanmu, kambing itu mati, kambing itu hilang. Dia kata, aku boleh sebut begitu kepada tuan aku, namun
Apa yang aku nak sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kepada Tuhan aku. Benda-benda itu kita boleh ambil pengajaran ataupun cara untuk mendidik jiwa menjadi sebegitu ialah dengan kita mempelajari akidah. Apabila kita benar-benar percaya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha tahu apa saja yang kita buat, maka kita sudah pasti kita akan jadi jujur walaupun tidak ada CCTV. Kenapa umat hari ini dilihat lesu untuk bangkit mempertahankan Islam? Khususnya apabila berlaku peperangan di Palestin, kita melihat kadang-kadang orang yang bukan Islam itu mungkin lebih sikit daripada kita. Dia punya solidariti dia keluar ramai-ramai himpunan tunjuk perasaan untuk membela umat Islam di Palestin. Namun saya yakin umat Islam lebih menyayangi umat Islam di Palestin berbanding orang kafir. Umat Islam lebih doa mereka, munajat mereka, qunut mereka untuk membantu umat Islam Palestin. Namun kita juga mengambil pengajaran. Mungkin ada sebahagian daripada umat Islam yang tidak ambil hirau tentang apa yang berlaku di Palestin dan juga mungkin akan berlaku di negara-negara mereka sendiri satu masa nanti. Pertamanya ialah kurang ilmu. Mereka tak faham tentang Islam, apa itu syariat Islam, dan mereka mungkin tidak faham ideologi-ideologi lain yang telah merosakkan Islam. Dan semua ideologi-ideologi lain kadang-kadang menjadikan dia kacau dalam pemikirannya dan dia jadi tak minat untuk memperjuangkan Islam. Dia melihat Islam seolah-olah suatu yang tak penting baginya. Yang kedua adalah gagal memahami tujuan dan matlamat perjuangan Islam. Kemanakah nak dibawa bila kita berjuang Islam ni? Apa yang sepatutnya kita tegakkan dan sebagainya. Yang keempat ialah mengutamakan kerjaya, sibuk dengan kerja sendiri pada pagi sampai ke malam, fokus kepada kedai ke, kepada tugas jawatan dan sebagainya. Dia fokus tu sampai dia tak ada nak tengok apa yang berlaku di Palestin, nak ambil tahu pun tak ada, nak ambil tahu apa yang mesti buat program dan sebagainya, tak ada. Sibuk dengan urusan kerja sendiri. Dan juga disebut sebagai alasan yang lemah ruh ukhuwah, iaitu tak ambil tahu soal orang lain. Aku dia. Aku dia tu di akhirat, iaitu waktu kita nak dihisab. Nafsi, aku hang. Tapi di dunia ni Nabi kita suruh untuk ambil berat sesama lain. Orang mukmin yang baik ialah mukmin yang mengambil berat tentang mukmin lain. Mungkin juga disebabkan oleh himpitan hidup dunia. Dia terpaksa ambil masa panjang untuk nak cari duit, untuk belanja kehidupan ni, sehingga menghabiskan masa dia untuk memperjuangkan Islam. Dan yang keenam ialah godaan, termasuk godaan harta, pangkat dan sebagainya, sehingga melupakan perjuangan Islam. Apa yang kita nak sebut dalam khutbah ini ialah kesedaran untuk memperjuangkan Islam. Saya simpulkan begini. Yang pertama, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya bagaimana kehidupan di dunia kita. Kalau kita sebagai orang Islam, kita sembahyang ke, kita puasa ke, aurat kita, harta kita, semua ditanya. Itu yang pertama, perlu dijawab. Yang kedua, bila kita dibawa ke pada mahsyar, kita akan terima surat dan amalan kita. Ditulis hari ini buat apa, esok buat apa, dosa semua lengkap, rokatif, tak tinggal satu pun. Dan kemudian ditimbangkan amalan kita. Dosa, pahala letak sebelah-sebelah, yang mana lebih berat. Kemudian kita akan lalu as-sirat, iaitu titik sirat, di bawahnya neraka, di hujungnya surga. Maka apakah kita akan berjaya ke surga? Maka itu semua ditentukan oleh kita hari ini. Maka saya nak mengajak semua untuk kita melihat berdiri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, semua yang ada dalam masyarakat kita, untuk kita ganding bahu bersama-sama untuk menjadikan diri kita dan umat Islam seluruhnya supaya kita menjadi umat yang bertakwa.